Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Wan Muhammad Jumalhi Syafiq bin Hairil. Saya dan rakan-rakan dari Kumpulan 5 akan memulakan pembentangan yang bertajuk Permulaan Malaysia Baharu yang Ideal. Saya akan mulakan dengan pendahuluan. Permulaan Malaysia Baharu yang Ideal adalah sebuah visi yang mencerminkan cita-cita kita sebagai rakyat Malaysia. Apa yang sebenarnya diinginkan oleh seluruh rakyat Malaysia hanyalah perubahan dalam sistem politik, kerajaan, ekonomi dan sosial. Tujuan visi ini sebenarnya menekankan pada keadilan, kesaksamaan dan kemakmuran bagi semua rakyat Malaysia tanpa mengira kaum, agama ataupun latar belakang sosial. Perubahan dunia sejajar dengan perkembangan teknologi komunikasi media massa justru secara tidak langsung mampu mempengaruhi sistem nilai masyarakat. Kini, dengan adanya pelbagai kecanggihan teknologi, ia dapat diguna dan dimanfaatkan untuk meningkatkan kemajuan dan kemodenan masyarakat. Idea Malaysia Baharu yang ideal ini bukanlah sekadar impian dan kata-kata yang tidak ada asasnya, tetapi ia juga suatu realiti yang boleh dicapai dengan adanya usaha dari kedua-dua belah pihak, masyarakat dan pemimpin. Seterusnya, saya serahkan kepada rakan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nukratul Ain binti Syafrin Zaini merupakan pembentang kedua. Di sini saya akan menghuraikan definisi tajuk kita pada hari ini iaitu Malaysia Baharu, permulaan Malaysia Baharu yang ideal. Malaysia Baharu ialah slogan yang diperkenalkan oleh Parti Pakatan Harapan yang telah menguasai majoriti ahli Dewan Rakyat semasa pilihan raya umum Malaysia yang pada tahun 2018. Slogan Malaysia Baharu merupakan slogan yang membawa maksud kerajaan baharu dan telah menandakan era pentadbiran lama yang penuh korup dan skandal telah berakhir. Menurut Kamus Dewan Bahasa edisi keempat, perkataan baharu boleh membawa maksud membaiki, memulakan sesuatu semula atau menggantikan dengan yang baru atau yang mempunyai tempoh kuat kuasa yang sebagainya yang baru. Ungkapan Malaysia Baharu memberi maksud ke arah perubahan baru atau boleh ditafsir sebagai pembaharuan. Reformasi sistem dilakukan di peringkat tertinggi pentadbiran kerajaan dan secara beransur-ansur mula mengambil tempat di setiap peringkat. Malaysia Baharu ini juga akan memulakan semula langkah ke arah Malaysia yang lebih progresif dan berwawasan dalam membina ketamadunan perabadan tinggi selain menggantikan strategi-strategi lama dengan strategi baharu sehingga bertelamat untuk menjadikan Malaysia sebuah negara yang hebat dan disegani rakan serantau akan tercapai. Permulaan Malaysia Baharu yang ideal merupakan hasil daripada usaha untuk membaiki cacat celah atau kelemahan di negara ini dan bagi menambahkan lagi kejayaan dan pencapaian negara yang dapat dikecapi dan dibanggakan oleh semua rakyat Malaysia. Mantan Perdana Menteri Malaysia, Tun Dr. Mahathir bin Mohamad telah menyatakan kerajaan Malaysia akan komited dalam memastikan setiap rakyat Malaysia akan menikmati kemakmuran dan kejayaan negara dalam Malaysia Baharu yang ditubuhkan. Kemunculan Malaysia Baharu adalah maklum balas daripada rakyat Malaysia yang sudah lama inginkan perubahan dalam sistem politik, kerajaan, ekonomi dan sosial. Rakyat Malaysia yang sudah lama muak melayan drama politik dan gejala rasuah yang berleluasa di negara dan rakyat mahukan satu Malaysia Baharu yang menjunjung prinsip-prinsip keadilan, yang mempunyai tadbir urus yang baik dan berintegriti serta menyanjung tinggi konsep kedaulatan undang-undang. Sekian sahaja daripada saya. Pembentukan Malaysia pada hari ini adalah disebabkan dan mempunyai sejarahnya tersendiri. Seperti yang tercatat dalam sejarah pembentukan Malaysia, pada awalnya Malaysia dikenali sebagai Tanah Melayu atau Melaya yang pada awalnya disatukan dengan Singapura dan juga Borneo Utara atau nama sekarangnya adalah Sabah dan Sarawak. Pembentukan Malaysia yang telah wujud pada tahun 1963 telah mendorong Malaysia untuk ke arah yang lebih maju dari semua segi, tidak kira ekonomi, politik, teknologi dan sebagainya. Oleh itu, Malaysia Baharu
baru yang ideal telah memulakan semula langkah ke arah Malaysia yang lebih maju ke hadapan dan progresif dalam membina tamadun yang berasaskan peradaban yang tinggi, selain menaik tarafkan strategi-strategi lama dengan strategi-strategi yang baru sehingga matlamat dalam menjadikan Malaysia sebuah negara yang hebat dan disanjung tinggi oleh negara-negara lain. Agenda utama dalam permulaan Malaysia baru yang ideal adalah memperhebatkan pembatasan berasuah. Rasuah itu penerimaan atau pemberian suapan sebagai upah atau dorongan untuk seseorang individu kerana melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan yang berkaitan dengan tugas rasmi. Suapan terdiri daripada berbagai bentuk. Contohnya wang, hadiah, bonus, undi, perkhidmatan, jawatan, upah dan diskaun. Hal ini adalah kerana isu rasuah dalam negara telah berluasa yang menjadikannya tidak terkawal. Berdasarkan teguran laporan Ketua Audit Negara secara berulang kali bahawa amalan rasuah di negara ini disifatkan berada pada skala yang membahayakan dan atas dasar itu, Baginda Sultan Perak bertitah bahawa semua pihak tidak boleh memandang ringan akan kes rasuah yang berluasa, bersifat leka, memilih melakukan penafian dan memikirkan segala justifikasi bagi menidakkan kewujudan rahsia di hadapan mata. Seterusnya, kebebasan media. Seperti yang diidamkan oleh semua rakyat adalah kebebasan hak mereka untuk bersuara di mana-mana platform media yang dengan terkawal dan tidak memudaratkan mana-mana pihak dari segi tutur kata maupun perlakuan. Kebebasan media juga bermaksud rakyat dapat menggunakan platform media, terutamanya media sosial, tanpa perlu merisaukan akan kandungan-kandungan yang negatif dan menyalahi undang-undang. Rakyat dapat melaporkan kepada pihak berkuasa jika terdapat isi kandungan yang tidak menyenangkan di media sosial dan juga dapat mencegah isi kandungan tersebut daripada terus berluasa dan mempengaruhi individu lain. Selain itu, mengukuhkan lagi ekonomi negara. Selari dengan peredaran masa, ekonomi negara juga haruslah maju. Ekonomi merangkumi semua sektor termasuk pertanian, pelancongan dan sebagainya. Kerajaan dan rakyat haruslah berganding bahu dalam membantu menaikkan ekonomi negara. Sebagai contoh dalam sektor pelancongan, rakyat juga boleh membantu mempromosikan keindahan dan kecantikan tempat-tempat dalam negara menerusi platform media sosial untuk menarik pelancong luar negara untuk datang melancong ke negara kita. Kebebasan berniaga bagi rakyat juga harus dipertimbangkan oleh undang-undang dan kerajaan dengan syarat-syarat dan peraturan yang wajar dipatuhi oleh rakyat. Dengan itu, usaha menaikkan ekonomi negara akan lebih efektif dan juga dapat membantu rakyat dalam meluaskan perniagaan mereka dalam menjana pendapatan yang lebih tinggi. Seterusnya, memperkuatkan undang-undang, terutamanya dalam menegakkan keadilan untuk semua aspek. Tujuan utama undang-undang adalah bukan untuk menghukum, tapi adalah untuk mengajar mereka yang bersalah bahawa setiap kesalahan yang dilakukan datang bersama hukuman. Ini juga dapat mengelakkan daripada mana-mana pihak ditindas dan dituduh tanpa bukti. Dengan adanya undang-undang, rakyat akan mematuhi peraturan-peraturan yang telah ditetapkan bagi setiap perkara. Ini adalah untuk membuktikan bahawa dengan memperkuatkan undang-undang dapat menertibkan manusia dan juga membawa keamanan dan ketenteraman dalam masyarakat. Akhir sekali, kemakmuran bersama dan keamanan sejagat. Hal ini berkaitan dengan rakyat Malaysia yang berbilang kaum dan bangsa. Manusia ini diciptakan dengan kepelbagaian cara hidup dan cara berfikir yang dipraktikkan dalam hidup harian. Sesuatu masyarakat hidup berlandaskan sistem kepercayaan yang dipengaruhi oleh agama, adat dan budaya masing-masing. Dalam hidup bermasyarakat, haruslah ada sifat bertimbang rasa dan saling menghormati antara satu sama lain supaya kemakmuran dan keamanan dalam negara dapat dijaga dengan baik. Ini juga adalah untuk menyatupadukan rakyat agar kedaulatan dan negara tidak diancam oleh mana-mana pihak. Antara usaha yang telah dilakukan oleh kerajaan adalah menyambut kemerdekaan negara secara besar-besaran dan mengalu-alukan kedatangan semua rakyat Malaysia untuk meraihkan majlis tersebut secara beramai-ramai dan mengeratkan lagi silaturahim rakyat. Selain meraihkan kemerdekaan negara, sambutan perayaan setiap kaum juga dimeriahkan oleh setiap bangsa dan kaum di Malaysia. Usaha-usaha ini haruslah diteruskan setiap kali tibanya hari-hari penting tersebut. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Haziq Firdaus bin Syamsuddin dan pada hari ini saya akan membentangkan cabaran yang dihadapi untuk mewujudkan Malaysia baru yang ideal. Malaysia baru merujuk kepada aspirasi untuk membentuk sebuah negara yang lebih maju, progresif, inklusif, adil dan mampan. Walau bagaimanapun, terdapat cabaran yang perlu diatasi untuk mencapai Malaysia baru yang ideal. Antara cabarannya adalah cabaran politik.
Cabaran politik dalam mewujudkan Malaysia baru yang adil melibatkan beberapa aspek yang perlu kita atasi. Di antara cabaran politik yang perlu diatasi ialah yang pertama adalah rasuah dan integriti. Rasuah adalah masalah yang serius dalam Malaysia dan menghambat kemajuan negara. Cabaran ini termasuk perluaskan tindakan pencegahan dan penindakan rasuah, peningkatan berkesanan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM dan meningkatkan kesedaran dan pendidikan tentang integriti dalam masyarakat dan sektor awam. Dan yang kedua adalah reformasi politik. Reformasi politik adalah cabaran penting dalam mewujudkan Malaysia baru yang ideal. Ini termasuk perubahan dalam sistem pilihan raya untuk meningkatkan transparansi, keadilan, representasi yang lebih baik, pengukuhan institusi demokrasi seperti Parlimen dan Suruhanjaya Pilihan Raya SPR perlu dipertimbangkan. Dan yang ketiga adalah kesepaduan nasional. Malaysia mempunyai kepelbagaian etnik, agama dan budaya. Oleh itu, cabaran dalam menjaga kesepaduan nasional dan mengatasi konflik etnik adalah penting. Peningkatan dialog antara kumpulan etnik, perlindungan hak asasi manusia dan peningkatan pemahaman antara komuniti yang berbeza adalah beberapa langkah yang perlu diambil. Kebebasan bersuara. Cabaran dalam memperkuatkan kebebasan bersuara termasuk memastikan kebebasan media dan mempromosikan budaya kebebasan berpendapat. Perlindungan hak asasi manusia, kebebasan ekonomi dan perlindungan wartawan adalah aspek penting dalam mencapai Malaysia baru yang ideal. Dan akhir sekali, keterlibatan awam. Cabaran dalam meningkatkan keterlibatan awam dalam proses pembuatan keputusan dan pentadbiran negara adalah penting. Pelibatan masyarakat awam dalam dasar-dasar awam, proses konsultasi dan mekanisme dialog yang lebih baik adalah langkah-langkah yang perlu diutamakan. Selain daripada cabaran politik, kita juga mempunyai cabaran ekonomi dalam mewujudkan Malaysia baru yang ideal. Cabaran ekonomi dalam mewujudkan Malaysia baru yang ini melibatkan beberapa aspek yang perlu kita atasi. Salah satu cabaran utama adalah memastikan pembangunan ekonomi inklusif di mana semua lapisan masyarakat menikmati manfaatnya. Peningkatan pendapatan dan ketidakseimbangan pembangunan antara kawasan bandar dan luar bandar perlu diatasi. Langkah-langkah perlu diambil untuk meningkatkan aksesibilitas kepada peluang ekonomi dan pekerjaan yang berkualiti di seluruh negara. Seterusnya, pengurangan kemiskinan. Cabaran dalam mengurangkan kadar kemiskinan dan memastikan keadilan sosial adalah penting dalam mewujudkan Malaysia baru yang ideal. Perlunya program dan inisiatif yang sasarannya pada golongan miskin dan terpinggir. Termasuk bantuan kewangan, program pemantauan kemiskinan dan pemastian akses kepada pendidikan dan kesihatan yang berkualiti. Selain itu adalah kekekalan ekonomi. Cabaran kekekalan ekonomi adalah penting untuk memastikan Malaysia baru yang ideal. Ini melibatkan pengurangan kesan negatif pembangunan terhadap alam sekitar dan sumber daya semula jadi. Pelaburan dalam teknologi hijau, peningkatan efisiensi number dan perlindungan alam sekitar perlu menjadi aspek penting dalam strategi pembangunan ekonomi negara. Di samping itu, keusahawanan dan inovasi juga adalah cabaran ekonomi yang turut diberi perhatian. Penting untuk menggalakkan keusahawanan dan inovasi dalam ekonomi negara, membina ekosistem keusahawanan yang kondusif dan memberi sokongan kepada usahawan tempatan dapat merangsang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Peningkatan dalam penyelidikan dan pembangunan, peningkatan keupayaan inovasi dan penerapan teknologi baru adalah aspek yang perlu diberi perhatian. Akhir sekali, pelaburan dan perdagangan. Cabaran dalam meningkatkan pelaburan asing dan peluang pasaran perdagangan adalah penting untuk pembangunan ekonomi yang kukuh. Perlunya menarik pelaburan asing yang berkualiti, mempromosikan kebolehpercayaan dan kestabilan ekonomi serta memperkukuhkan hubungan perdagangan dengan pasaran luar negara adalah aspek yang perlu kita ambil perhatian. Cabaran pendidikan. Antara cabaran pendidikan adalah peningkatan kualiti pendidikan. Pendidikan yang berkualiti adalah asas untuk menghasilkan tenaga kerja yang mahir, kreatif dan inovatif. Ini melibatkan peningkatan dalam kurikulum yang berkaitan, peningkatan latihan dan pembangunan guru dan penggunaan teknologi dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Yang kedua adalah akses kepentingan pendidikan.
Ini cabaran ni ada kepada pendidikan yang adil, untuk pendidikan yang adil dan merata di seluruh negara. Ini termasuk meningkatkan akses kepada pendidikan di kawasan luar bandar dan bagi golongan yang kurang mampu. Yang ketiga adalah pembangunan kemahiran abad ke-21. Cabaran penting adalah mempersiapkan pelajar dengan kemahiran abad ke-21 yang diperlukan untuk menghadapi cabaran global. Ini termasuk kemahiran berfikir kritis, kreativiti, kemahiran komunikasi, kemahiran digital dan kemahiran kolaboratif. Yang keempat adalah pendidikan vokasional dan kemahiran. Cabaran dalam membangunkan pendidikan vokasional yang berkualiti adalah penting dalam mematuhi keperluan industri dan memastikan peluang pekerjaan yang berkualiti. Penggunaan teknologi dan pendidikan. Cabaran dalam memanfaatkan teknologi maklumat dan komunikasi secara efektif dalam pendidikan adalah penting. Ini melibatkan aktiviti guru dalam penggunaan teknologi, memastikan akses kepada peralatan dan infrastruktur yang mencukupi dan mempromosikan pendidikan jarak jauh dan pembelajaran atas talian sebagai alternatif yang berkesan. Dan akhir sekali adalah cabaran kebebasan dan pelbagai budaya. Cabaran lain yang perlu dihadapi adalah memastikan kebebasan dan kesepaduan dalam masyarakat berbudaya. Walaupun Malaysia dianggap sebagai negara yang berbilang kaum, terdapat cabaran dalam memastikan keharmonian dan kesepaduan dalam kalangan rakyat. Penekanan pada pendidikan dan kesedaran multiculturalism juga penting dalam mengatasi cabaran ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Anis Amira binti Azmi. Saya akan membentangkan tentang langkah-langkah mewujudkan Malaysia baharu yang ideal. Terdapat 5 aspek yang perlu dititik beratkan bagi mewujudkan Malaysia yang ideal, iaitu memperhebatkan pemantarasan rasuah, kebebasan media, ekonomi, memperkuatkan undang-undang serta kemakmuran bersama dan keamanan sejagat. Izinkan saya menjelaskan langkah yang perlu diambil bagi aspek memperhebatkan pemantarasan rasuah. Seperti yang kita tahu, mana-mana tunjang kepada pembangunan negara ialah amanah dan jujur dalam berbakti kepada masyarakat dan negara. Oleh itu, bagi mewujudkan hal tersebut, pihak berkuasa perlulah memperketatkan lagi bahagian pencegahan rasuah. Program-program yang berkaitan dengan pencegahan rasuah juga amatlah digalakkan bagi membuka mata sama ada penjawat awam ataupun orang awam tentang impak negatif yang akan ditanggung dengan memberi rasuah dan menerima rasuah. Pihak majikan juga disyorkan untuk menawarkan gaji yang berpatutan dengan kerja-kerja yang perlu dilakukan oleh pekerja supaya mereka tidak kesulitan dari segi kewangan bagi menjalankan kehidupan seharian. Dengan ini, mereka tidak akan pernah terfikir untuk menerima rasuah, terutamanya dalam bentuk wang. Saya akan menghuraikan aspek kedua kita dalam langkah-langkah mewujudkan Malaysia ideal, iaitu kebebasan media. Di bawah aspek ini terdapat 3 isu yang ingin saya tekankan, iaitu membenarkan kebebasan berpihak. Sebagai contoh, tidak bersikap bias dan menyekap mana-mana media yang ingin menyiarkan sebarang kenyataan yang sahih tentang sesuatu organisasi. Bergerak kepada isu kedua, meningkatkan kawalan bersebab bagi sesuatu media yang ingin menyebarkan berita palsu, terutamanya berkaitan politik dan keamanan negara. Hal ini demikian kerana sebarang cacat cela yang terjadi dalam negara akan membuka peluang kepada pihak luar untuk menjatuhkan Malaysia. Manakala isu yang terakhir ialah kebebasan melapor. Sebagai contoh, melaporkan perkara-perkara yang tidak disenangi rakyat tentang ahli politik, tetapi mestilah diberikan had yang telah ditetapkan supaya tidak menimbulkan kekacauan dan rusuhan. Aspek yang ketiga yang akan saya ketengahkan ialah ekonomi. Bagi mewujudkan Malaysia baharu yang ideal, kebebasan berekonomi amatlah penting bagi memastikan semua rakyat dapat keluar dari kepompong taraf hidup yang rendah. Hal ini secara tidak langsung akan menjadikan Malaysia negara yang maju dan pesat dalam bidang ekonomi setaraf dengan negara-negara lain. Larangan yang tidak sepatutnya juga mestilah dihapuskan bagi membantu rakyat menjalankan perniagaan. Penyertaan campur tangan asing juga perlu dikurangkan bagi menjadikan rakyat tempatan sebagai peneraju utama bagi sesuatu projek besar di Malaysia, melainkan hal tersebut memerlukan kepakaran khusus yang tidak boleh didapatkan di Malaysia. Pelaburan juga amatlah digalakkan bagi
membangunkan ekonomi Malaysia. Namun begitu, syarat yang ketat perlulah dikenakan bagi memperoleh keuntungan yang tinggi. Selain itu, memperkuatkan undang-undang. Hal ini dapat dibahagikan kepada 3 bahagian, iaitu pentadbiran, layanan adil dan peremajaan. Selain rakyat, barisan pentadbir negara juga sepatutnya tidak harus diberi pengecualian dalam pelaksanaan undang-undang. Oleh itu, pihak pentadbir juga mestilah berdepan dengan tindakan undang-undang sekiranya melakukan sebarang perkara yang melanggar undang-undang negara. Malaysia terkenal dengan negara yang berbilang kaum dan agama. Oleh itu, layanan yang adil amatlah penting bagi memastikan kemakmuran negara. Setiap lapisan masyarakat yang bertindak menyalahi undang-undang mestilah dikenakan hukuman yang setimpal dengan perbuatan mereka, tidak kira apapun pangkat mereka. Peremajaan undang-undang di Malaysia juga amatlah digalakkan kerana sesetengah undang-undang yang ditetapkan sudah tidak relevan dengan zaman sekarang. Oleh itu, bagi memperhebatkan lagi penguatkuasaan undang-undang di negara, undang-undang mestilah dibubarkan semula supaya selari dengan perkembangan negara. Langkah yang terakhir amatlah berkait rapat dengan kemakmuran bersama dan keamanan sejagat. Malaysia juga terkenal dengan negara yang bebas perang dan menyokong pihak hidup yang rukun dan harmoni. Oleh itu, pihak kerajaan mestilah meneruskan prinsip yang dipegang oleh negara Malaysia untuk tidak terlibat dalam sebarang peperangan dan juga keganasan bagi menjaga hubungan baik sesama negara. Akan tetapi, sudah semestinya tidak akan bertoleransi dengan pihak yang salah. Hubungan dengan negara jiran juga mestilah dijaga agar kemakmuran sejagat dapat dijaga, sebagai contoh negara Indonesia dan Thailand. Sebagai contoh, menghantar bantuan kepada negara jiran sekiranya berlaku sebarang bencana. Hal ini dapat mengukuhkan lagi hubungan Malaysia dan negara jiran. Sekian itu sahaja daripada saya. Terima kasih kerana meluangkan masa anda. Cadangan yang dapat diutarakan antaranya adalah dengan memperkenalkan lebih banyak program dan inisiatif bagi mempromosikan kepelbagaian budaya yang ada dalam negara kita ini. Hal ini juga dapat mengeratkan hubungan antara kaum. Apabila hubungan yang baik terjalin di kalangan kita, maka lebih mudah untuk kita mencapai matlamat yang ingin direalisasikan. Kita juga boleh mengadakan program-program yang membantu masyarakat untuk memahami nilai-nilai etika yang murni serta pentingnya pemeliharaan kepelbagaian kaum dan budaya yang ada di dalam negara kita ini. Rakyat juga boleh menggunakan platform yang ada untuk menyuarakan pendapat mereka dan turut mendapat perlindungan dari diskriminasi dan kezaliman. Sebagai kesimpulan, masyarakat yang ada di Malaysia dikenali dengan sikapnya yang saling menghormati dan berbudi bahasa. Justru hal ini perlu dipelihara demi kesejahteraan kita bersama. Perubahan teknologi dari masa ke masa bukanlah faktor perpecahan antara kaum. Malah ia merupakan salah satu tunjang utama yang mengukuhkan perpaduan antara kaum sekiranya digunakan dengan baik. Oleh itu, kita haruslah menerima baik teknologi tersebut secara langsung ataupun tidak langsung atas alasan pembangunan negara dengan harapan Malaysia terus maju di pesada dunia. Sekian, terima kasih.